Assalamualaikum dan salam hormat. Bertemu lagi dalam MG Flash 20 November bersama saya Rosnani Nasir. Kita ke berita utama. Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin pagi tadi menerima kunjungan pengerusi Gabungan Parti Sarawak GPS Tan Sri Abang Johari Tun Openg bagi membincangkan pembentukan Kerajaan Persekutuan. Presiden Bersatu itu melalui hantaran di Facebooknya memuat naik gambar pertemuan mereka yang turut disertai Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dan seorang lagi individu yang tidak dikenali. Bagaimanapun lokasi pertemuan berkenaan tidak dinyatakan, namun dipercayai ia diadakan di kediaman Tan Sri Muhyiddin di Ibu Negara. Melalui hantaran yang dimuat naik, beliau memaklumkan rundingan juga sedang dibuat dengan parti-parti lain yang sehaluan dan ahli parlimen bebas bagi membentuk kerajaan. Awal pagi tadi pada sidang akhbarnya, Tan Sri Muhyiddin dan kepimpinan tertinggi PN sebulat suara menyatakan keterbukaan untuk menerima parti lain bagi membentuk kerajaan. Bahawa kita bersedia bekerjasama dengan mana-mana parti. Saya tak sebut in particular UMNO. Yang bersedia ya, kita dengan parti-parti di Sabah dan Sarawak juga. Saya dah buat pernyataan tadi, kita bersedia tu, tetapi kita tak payah nak sebutkan. Jadi serahkan pada kebijaksanaan pimpinan tertinggi Perikatan Nasional dengan mengambil kira situasi dan keadaan-keadaan tertentu, apalagi pandangan yang telah pun disuarakan oleh ramai di kalangan pimpinan tertinggi kita. Jadi kita akan ambil kira semua perkara lah. Yang penting kita harap dengan Perikatan Nasional mengetui kerajaan ini, maka kita akan dapat melahirkan suasana politik negara yang paling stabil. Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15 menjadi saingan paling sengit pernah dihadapi negara, berakhir dengan situasi tergantung apabila tiada parti mendapat majoriti mudah untuk membentuk Kerajaan Persekutuan baharu. Pakatan Harapan PH memenangi 82 kerusi dan PN dengan 73 kerusi setakat 4.30 pagi tadi apabila Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengisytiharkan keputusan bagi 219 daripada 222 kerusi di Dewan Rakyat. PN membuka gelanggang buat kali pertama dalam pilihan raya umum dengan mempamerkan prestasi mengagumkan apabila menyapu bersih 14 kerusi parlimen di Kelantan dan 8 di Terengganu menggunakan logo PAS. Berita seterusnya, Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi digesa segera meletakkan jawatan susulan kekalahan teruk Barisan Nasional BN pada pilihan raya umum ke-15 PRU15. Menteri Besar Datuk On Hafiz Ghazi berkata, pengerusi Barisan Nasional itu perlu berjiwa besar meletakkan jawatan utama itu sebagaimana yang dilakukan Datuk Seri Najib Razak pada 2018. Jelasnya tindakan berjiwa besar ini akan membantu UMNO mengambil langkah pertama untuk memulihkan dan menguatkan kembali parti. Beliau yang juga pengarah operasi pilihan raya BN Johor menegaskan pimpinan UMNO perlu kembali mendengar suara rakyat yang telah diterjemahkan melalui undi mereka semasa PRU15 meskipun ia cukup pahit untuk ditelan. Demi menyelamatkan parti itu, beliau menyeru supaya perubahan dibuat dan ia perlu bermula sekarang. Pada PRU15, BN hanya mendapat 9 kerusi parlimen di Johor iaitu di Parlimen Parit Sulong, Air Hitam, Simpang Renggam, Tenggara, Kota Tinggi, Pengerang, Pontian, Tanjung Piai dan Sembrong. Desakan yang sama dibuat kepada Datuk Seri Ahmad Zahid turut disampaikan pemuda UMNO bahagian Kota Raja. Katanya Presiden parti itu perlu bertanggungjawab dengan kekalahan teruk yang dialami BN dan UMNO.
Menerusi kenyataan yang dikeluarkan, ia turut meminta Timbalan Presiden UMNO, Datuk Seri Muhammad Hassan untuk berbuat demikian bagi mengotakan janji beliau. Ketua Pemudanya Sheikh Wishal Sheikh Ahmad berkata sebahagian besar faktor kekalahan disebabkan tindakan Datuk Seri Ahmad Zahid yang didakwa membelakangkan parti dalam proses pemberian watika calon. Katanya ahli Parlimen Bagan Datuk itu juga gagal memahami kehendak pengundi sehingga mengelirukan ahli seolah-olah parti akan menang besar jika pilihan raya umum diadakan pada tahun ini. Dalam keputusan PRU15 semalam, BN kalah teruk di peringkat Parlimen dengan memperoleh 30 kerusi. BN turut tewas di Dewan Undangan Negeri Perlis. Berita berikutnya. Ahli Parlimen Arau Datuk Seri Syahidan Kasim akan meneliti peluangnya menyertai PAS sekiranya diizinkan pucuk pimpinan parti berkenaan selepas kejayaan sensasinya mempertahankan kerusi Parlimen yang disandangnya sebelum ini atas tiket parti itu. Katanya perkara berkenaan perlu diputuskan memandangkan status beliau yang bertanding sebagai calon secara langsung. Saya bertanding sekarang atas tiket PAS. Tiket PAS dalam BN. Jadi saya nak check lah sebab saya masuk kali ni belum masuk adil lagi ya. Sebab ni adalah BN direct. Jadi insyaAllah terima kasih kepada PAS memberi peluang kepada saya untuk sama-sama berdekat. Dan insyaAllah kalau rekod yang lepas ni Syahidan tidak pernah melupai kawan. Beliau sebelum itu ditanya sama ada akan menyertai PAS selepas ini berikutan keterbukaan PN menerimanya untuk terus mempertahankan kerusi Parlimen Arau dalam PRU15 malam. Datuk Seri Syahidan 71 tahun adalah tokoh politik veteran di Perlis dengan menyandang jawatan sebagai ahli Parlimen Arau sejak PRU 1986, 1990, 2013 dan 2018 menerusi BN. Namun penggugurannya daripada bertanding pada PRU kali ini oleh BN membuka peluang kepada PN untuk meneruskan momentum kejayaannya dengan menawarkannya untuk bertanding dan menang di kerusi Parlimen tradisinya. Tun Dr. Mahathir Mohamad menjadi antara 369 calon kerusi Parlimen yang hilang wang deposit selepas memperoleh undi kurang 1/8 daripada jumlah keseluruhan undi yang dikira pada PRU15. Beliau yang bertanding di Langkawi atas tiket pejuang gagal mempertahankan kerusi berkenaan untuk penggal kedua apabila hanya memperoleh sebanyak 4,566 undi daripada keseluruhan 48,123 undi dalam pertandingan melibatkan 5 penjuru. Selain Tun Dr. Mahathir yang juga pengerusi penaja Gerakan Tanah Air GTA, antara pemimpin kanan pejuang turut hilang wang pertaruhan adalah anak beliau Datuk Seri Mukris Mahathir gagal mempertahankan kerusi Parlimen Jerlun selepas tewas kepada calon Perikatan Nasional PN Dr. Abdul Ghani Ahmad. Manakala Timbalan Pengerusi GTA Datuk Marzuki Yahya gagal merampas kerusi Sungai Petani daripada Pakatan Harapan PH. Pilihan raya paling getir ini juga turut menyaksikan beberapa nama besar lain kehilangan wang deposit mereka, antaranya bekas Menteri Perusahaan, Perladangan dan Komoditi Datuk Zuraidah Kamarudin apabila hanya meraih 4,589 undi dan bekas Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Zahidi Zainul Abidin 1,939 undi. Selain nama besar pemimpin dan parti, antara calon selebriti dan aktivis sosial hilang wang pertaruhan adalah pengarah filem Ahmad Idham Ahmad Nazri yang bertanding di Parlimen Port Dickson mewakili GTA dan calon bebas Abdul Rani Kulub Abdullah. Sementara itu, jumlah calon paling banyak kehilangan wang deposit dalam satu kawasan Parlimen adalah kerusi tumpuan di Parlimen Batu apabila 8 daripada 10 calon bertanding hilang wang pertaruhan. Mereka adalah calon bebas Siti Zabedah Kasim, Nur Fatihah Syazwana Syaharudin atau juga dikenali Cleopatra, Chua Tian Chang atau Tian Chua, Tu Cheng Huat, Wan Azliana Wan Adnan Pejuang, Naganaden Pillai Warisan, Muhammad Zulkifli Abdul Fattah Parti Rakyat Malaysia dan Dato' Eko Hilen Pilih Barisan Nasional.
PRU kali ini juga menyaksikan calon PH Gobind Singh Deo memperoleh jumlah undi tertinggi 142,875 untuk kerusi Parlimen Damansara mengalahkan dua pencabar yang kesemuanya kehilangan wang pertaruhan. Dengan itu, sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dari masa ke masa. Hanya di platform media sosial di Malaysia Gazette, di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube. Atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Terima kasih. Assalamualaikum.